Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pertama syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala maka Allah telah kumpulkan kita pada malam ini hanya semata-mata untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah untuk slot malam ni kita akan menceritakan berkenaan tentang di antara kisah-kisah sirah baginda Rasulullah SAW ataupun di antara kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dapat kita ambil iktibar. Maka pertama sekali saya nak kongsikan cerita berkenaan tentang peristiwa. Di antara peristiwa yang paling menyayat hati iaitu ketika sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika kisah ini diceritakan oleh seorang al-alim bernama Maulana Inamul Hasan. Beliau menceritakan satu kisah yang pernah terjadi ketika sebelum wafatnya baginda Rasulullah SAW. Ketika sebelum Nabi wafat, pernah terjadi satu peristiwa Nabi mengumpulkan semua orang sahabat di dalam satu perkumpulan yang sangat ramai, dipenuhi oleh semua orang sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, semua ada. Maka di dalam perkumpulan ini, kebanyakan sahabat yang garib, yang dekat dengan Nabi, maka mereka dah faham dan tahu bahawasanya bila Nabi ajak semua orang sahabat kumpul macam ni, maka pasti ada benda yang sangat mustahak dan penting. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, tujuan di antara kenapa Nabi mengumpulkan seluruh orang para sahabat ni pada ketika waktu sebelum nak wafat, Nabi menanyakan tentang satu soalan, yang mana satu soalan ini di antara tanda bukti bahawasanya Nabi cinta kepada kita dan kepada seluruh umat Islam. Sehingga kan Nabi menzahirkan sebelum Nabi nak wafat, Nabi nak pastikan bahawasanya adakah betul-betul peristiwa ni kamu dah faham. Apa yang ditanya oleh Nabi? Ketika Nabi kumpulkan seluruh para sahabat ni, maka Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya kepada seluruh para sahabat, iaitu, wahai sahabat-sahabatku, adakah agama telah sampai kepada kalian? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kebiasaan orang kalau nak mati, kalau saya nak mati ke, kita semua nak mati ke, paling tidak kita akan fikir macam mana harta kita dah diwasiatkan ke, ataupun ada orang dia langsung tak nak mati, tak bersedia nak mati. Tapi baginda Rasulullah SAW tidak. Sebelum Nabi nak wafat, memang di antara waktu-waktu terdekat lah Nabi tanya kepada sahabat, adakah agama telah sampai kepada kalian? Kenapa Nabi tanya adakah agama telah sampai kepada kalian? Kerana pertama sekali Nabi merisaukan dan mengkhawatirkan kalau seandainya sahabat tak faham lagi benar-benar kepada agama ni, maka generasi yang akan datang seperti kita, saya dan kamu semua, maka kita tak akan dapat daripada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab sahabat tak faham. Kalaulah. Tapi Nabi buat satu confirmation kepada sahabat, adakah agama telah sampai kepada kalian? Jadi seluruh sahabat pun cakap dengan satu nada yang sama, dengan satu jawapan yang sama. Apa kata sahabat? Kata sahabat, na'am, ya, arsalta ilaina, telah sampai kepada kami agama. Jadi bila Nabi dengar sahabat semua mengaku bahawasanya mereka telah faham agama, telah sampai agama, telah dapat agama, maka barulah Nabi gembira. Kenapa Nabi gembira? Kerana Nabi percaya bahawasanya dengan sampainya agama ini kepada sahabat, maka menjadi sebab agama ini dapat disebarkan kepada seluruh alam.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi tak pernah datang di Malaysia. Nabi tak pernah datang Kuala Lumpur. Nabi tak pernah datang Johor Bahru. Nabi tak pernah datang Seremban ke mana, tak pernah. Tapi kesan daripada dakwahnya Nabi, fikirnya Nabi, bagaimana umat pada akhir zaman boleh rasa agama, maka hari ini kita dapat Islam. Kalau bukan kerana fikirnya Nabi ni, tak mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil hari ini kita sembah pokok. Tak mustahil hari ini boleh jadi kita sembah matahari. Sebab apa? Sebab agama tak sampai. Tapi sebab itulah Nabi tanya kepada sahabat radhiyallahu anhum ajmain, adakah agama telah sampai kepada kamu? Maka sahabat semua mengatakan, na'am arsalta ilaina, telah sampai kepada kami agama. Maka daripada situlah permulaan berjalannya sahabat bertebaran seluruh alam, sehinggakan kita di bumi Nusantara ni pun dapat merasakan masyrab, iaitu minuman manfaat daripada agama Islam ni. Jadi hari ni kita kena sedar bahawasanya kita dapat Islam ni memang betul kerana sebab keturunan. Tetapi satu sebab yang paling utama macam mana kita boleh dapat Islam adalah kerana fikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat daripada kisah ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, cuba kita tengok macam mana Nabi punya risau supaya seluruh orang dapat Islam. Jadi hari ni saya dan kamu semua kena risau sama macam Nabi risau. Apa yang kita nak risau? Kita nak risaukan macam mana hari ini semua orang dapat agama dan dapat mengamalkan agama. Hari ini ramai orang dapat agama. Contohlah bumi Malaysia kita ni kan. Ramai orang dapat agama. Malah Islam ni diiktiraf bahawasanya adalah agama yang diiktiraf di dalam Malaysia ni. Agama yang nombor satu, panduan kepada negara kita. Tapi kalau saya tanya kepada diri saya dan kepada kita semua, adakah agama yang mereka dapat ni mereka telah amalkan dengan sebenar-benarnya? Sudah pasti kalau kita tengok apa yang terjadi di luar sana, ramai lagi orang yang dapat agama tapi tak mengamalkan agama dengan sepenuhnya. Contoh, orang lelaki tak sembahyang. Ramai tak orang lelaki tak sembahyang? Ramai. Contoh, orang perempuan yang akil balik tak tutup aurat dengan sempurna. Ramai tak? Ramai. Kenapa? Padahal mereka beriman. Padahal mereka orang Islam. Sebab apa? Sebab mereka tak amalkan agama. Jadi hari ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap daripada kita kena ambil bahagian untuk risau supaya kita semua ni yang dah dapat agama kena amalkan agama. Bila mana sebuah tempat dah tak ada keinginan untuk amalkan agama, maka percayalah musibah Allah akan datang. Contohlah macam kita meniaga kan. Tiba-tiba dah tak ada dah orang yang nak meniaga mengikut hukum syarak. Dia dah mula meniaga dengan riba, dah mula meniaga dengan penipuan. Percayalah akan datang balak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu hari ini kita jangan rasa, oh saya tak nak ambil tahu, ini tak penting bagi saya. Tidak. Ini salah satu tanggungjawab di antara tanggungjawab kepada orang-orang yang beriman yang Allah turunkan di muka bumi ini. Jadi ini tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kamu nak tahu, mengajak seseorang yang bukan Islam kepada Islam, kalau dia masuk Islam, itu baik. Tetapi mendekatkan seorang Muslim kepada Allah jauh lebih baik lagi daripada mengislamkan 10 orang kafir. Mendekatkan seorang Muslim kepada Allah jauh lebih baik daripada mengislamkan 10 orang kafir. Kerana apa?
kerana orang Islam ni di dalam diri mereka sudah ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hari ni semua orang kena fikir macam mana kita semua ni dapat amalkan agama dengan sempurna. Apa maksud amalkan agama dengan sempurna ni? Maksudnya mengikut hukum syarak di dalam setiap perkara. Baik, agama ni bukan dalam solat je. Jadi maksudnya mengamalkan agama ni dari sudut pakaian, dari sudut makan, dari sudut perniagaan, dari sudut percakapan, dari sudut perbualan, semua kena kita buat di dalam mengikuti tata susila yang ditunjuk di dalam agama. Barulah betul-betul kita beramal dengan agama. Wal amalu salih bil kitabil munazzal. Melakukan sesuatu perkara yang baik dengan mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada kita, iaitu kitabullah, adalah Al-Quran. Jadi hari ni semua orang kena ambil bahagian untuk fikir risau macam mana saya nak ajak orang lain untuk amalkan agama dalam keadaan sempurna sehingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang difikirkan oleh baginda Rasulullah SAW sebelum Nabi nak wafat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kamu nak tahu, Nabi sangat cinta kamu. Nabi sangat cinta saya, Nabi cinta kamu semua, Nabi cinta adik-beradik kita, Nabi cinta saudara mara kita. Nabi ni dia nak wafat, dia tak cakap pun, dia tak fikir pun pasal keluarga ke apa ke, tak ada. Tapi dia fikirkan macam mana umat dia akan datang. Dia fikirkan macam mana umat dia selamat daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Sehingga di hari akhirat, ketika mana pada hari manusia ni likul limri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Manusia pada ketika waktu tersebut dah tak indah dah tentang orang lain. Masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Tapi ada satu sosok tubuh manusia, ada seorang lelaki, ada seorang nabi, ada seorang rasul yang masih berdiri di hadapan kamu untuk membela kamu daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah orang tu? Itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini kita tak nak buat apa yang Nabi suruh, seperti mana mengamalkan agama dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita telah mensia-siakan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW daripada Nabi sehingga kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, sehingga kepada kita hari ini. Jadi kita telah sia-siakan. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini saya menyeru diri saya dan saya menyeru kamu semua. Masya Allah, contoh kalau dalam bab perniagaan kan, kamu buat satu grup macam ni untuk peniaga-peniaga Islam ni. Ini satu benda bentuk usaha untuk mengamalkan agama. Jadi kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kesungguhan, dengan kesabaran kita di dalam berusaha untuk mengamalkan agama ni seperti mana yang diwasiatkan Nabi kepada kita, mudah-mudahan Allah redha kita dan Allah kumpulkan kita semua di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang terdahulu yang telah mengamalkan agama dengan baik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit pada malam ni dapat kita ambil manfaat, dapat kita ambil iktibar dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa program dengan PEMJ ni rasanya dah masuk kali kedua atau kali ketiga tak silap saya. Sebab sebelum ni pun saya pernah join juga. Dan satu-satunya yang buat taklimat malam ialah PEMJ lah. Tapi apa pun saya tak ada masalah. Kalau dipanggil taklimat ni siang ke malam ke, kalau ada ke lapangan, saya akan jalankanlah tugas dan tanggungjawab saya. Dan tak kira masa. So Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu dan saya yakin ada di kalangan peserta-peserta yang pada malam ni mungkin ada yang dah tahu pasal tekun, mungkin ada yang dah pinjam tekun dan mungkin ada yang belum.
Dan apabila taklimat kita berikan ni, jawapan dia mudah. Tak semestinya setiap perniagaan tu perlu buat pinjaman. Atau lebih elok lagi kita sebut pembiayaan. Sebab tu tekun dah tukar daripada pinjaman kepada pembiayaan. Sebab pinjaman ni biasa buat pinjaman dengan along. Jadi kita lebih gunakan perkataan pembiayaan. Okey, saya teruskan dulu. Mengenai asas penubuhan tekun ni dulunya, kalau kita mungkin pernah dengar, tahun 99 dulu, kita dikenali dengan nama Yayasan Tekun Nasional. Yayasan Tekun Nasional yang merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada 9 November 98. Tahun ni merupakan tahun yang ke-25 sebenarnya. Ulang tahun tekun. Sebab tu kalau tengok kat slide saya ni ada tulis 25 tahun. Dan Alhamdulillah, masa sambutan 25 tahun tu, Usahawan Tekun Negeri Johor, Puan Nurdianis binti Permin, pengusaha House Act, telah berjaya mengungguli Usahawan Berjaya Peringkat Kebangsaan Tekun Nasional sementara penuh ulang tahun tu. Okey. Dari segi misi dan visi kita, seperti biasalah, sebagai institusi peneraju pembiayaan mikro yang unggul dan melahirkan sistem membangun usaha melalui pembiayaan mikrokredit yang mudah diakses. Hari ini mana-mana lah kalau kita tanya, sebut saja tekun, ramai dah tahu. Sebut saja tekun, ramai dah tahu. Dan kaedah skim pembiayaan ni boleh dikatakan dari segi dokumentasi yang paling mudah. Kalau ada yang susah tu nanti kena beritahu saya lah kat mana yang dikatakan susah tu nanti. Dan objektif tekun adalah menjadikan pembiayaan mikro yang mudah, menjadikan khidmat bimbingan dan sokongan, mewujudkan komuniti dan jaringan usahawan dan memupuk budaya keusahawanan dan menabung. Hari ini kita bagi pembiayaan bukan sekadar tekun, bukan sebagai agensi yang memberi biaya saja. So dalam masa sama kita ada juga unit untuk membimbing usahawan, yang mana dia melibatkan Jabatan Pembangunan Perniagaan, Jabatan Latihan dan Keusahawanan, dan juga unit saya lah, bahagian pembangunan usahawan. Okey, saya akan terus pada skim-skim yang sedia ada dalam tekun. Okay, yang pertama, skim pembiayaan teman tekun. Kalau tuan-puan nak tahu, skim pembiayaan teman tekun ni kalau kita biasa ataupun pernah mendengar ataupun terlibat dengan Amanah Ikhtiar Malaysia, dia dengan skim pembiayaan teman ni lebih kurang. Cuma yang membeza yang nanti saya bagi tahu. Golongan ini, kumpulan sasar kita ialah golongan B40 yang dah menjalankan perniagaan ataupun ada cadangan atau rancangan perniagaan untuk berniaga, yang potensi lah dan berdaya maju, kadar keuntungan. Ini bezakan antara Amanah Ikhtiar dengan Tekun Nasional. Tekun Nasional kadar keuntungan dia hanya 4%. Di Amanah Ikhtiar 10%. So beza dia dari segi kadar keuntungan, mana cas dia tadi tu, kadar faedah tadi tu. Itu dia ada simpanan wajib, setiap nilai RM1,000 tu simpanannya RM2. Jumlah dan tempoh pembiayaan dia 1,000 hingga 7,000 ni untuk pinjaman pertama. Untuk kumpulan pertama, untuk first time pinjam dia 1 hingga 7, yang kedua 1 hingga 14, untuk ketiga dan seterusnya sehingga 20,000. Dan kalau yang keempat dia boleh terus sehingga 30,000. Tempoh pembiayaan 6 bulan hingga 3 tahun. Untuk yang pembiayaan pertama tadi tu 1,000 hingga 7,000 hanya setahun saja. Selepas tu boleh pergi sampai 3 tahun. Okey, dia tak takluk pada jumlah pembiayaan lah. Yang ini cara berkumpulan lelaki atau wanita. Dia boleh satu grup semua lelaki, semua wanita, atau dia campur. Ada lelaki dan wanita. Itu untuk skim pembiayaan teman tekun. Dia secara berkumpulan. Secara berkumpulan 5 orang. Dan jarak antara satu sama lain tidak lebih pada 10 km. Ataupun yang lebih senang itu, dia mudah untuk berjumpa lah secara kumpulan. Di kalangan adik-beradik tak boleh. Kalau kata kawan-kawan, boleh. Saudara mara masih boleh lagi, tapi perniagaan yang berbeza lah. Okey, skim yang kedua ialah skim pembiayaan tekun niaga. Yang ini skim pembiayaan cara individu. Ini bukan cara kumpulan. Hasil daripada skim pembiayaan teman tekun tadi tu, dia boleh pergi pada tekun niaga, yang mana skim ni kumpulan sasarnya pun kesinambungan daripada produk teman tekun tadi lah, yang memerlukan modal untuk perniagaan. Kadar keuntungan 4% tahun, dia ada simpanan wajib sebanyak 5% tahun daripada jumlah pembiayaan. Jumlah pembiayaan 1,000 hingga 100,000 dan tempoh pembiayaan 6 bulan hingga 10 tahun. Cuma beza je, kalau pembiayaan yang tadi saya kata skim pembiayaan teman tadi tu, dia punya syarat-syarat dia mudah sikit. Cuma untuk skim pembiayaan tekun niaga nanti saya akan beritahu syarat-syarat dia ada berbeza sikit lah berbanding skim pembiayaan teman.
Dan untuk makluman juga nanti ada satu perbezaan lah. Saya rasa banyak agensi-agensi lain belum pernah buat skim yang kita buat ni dan syarat-syarat dokumen. Nanti saya akan maklumkan di hujung taklimat saya nanti. Okey, seterusnya skim pembiayaan kontrak I. Yang ini kontrak I ni I-factoring dipanggil untuk kontraktor-kontraktor yang dia membiayai kontrak atau pembekalan secara terus yang diperoleh daripada kerajaan. Mana projek-projek dari kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, agensi kerajaan, Badan Berkanun atau dan juga GLC. Okey, sasaran kita ialah usahawan bumi putera yang memperoleh kontrak dan pembekalan daripada kerajaan persekutuan seperti yang saya cakap tadi tu. Dia ada cagaran inden dia panggil. Kita dapat inden, kita cagarkan dekat tekun. So yang ini kita bagi pembiayaan sehingga untuk yang pertama 100,000 dan ulangan 200,000. Contoh, kalau projek itu bernilai 100,000, kita akan bagi 80% daripada nilai projek tu. Kalau projek 120,000, dia boleh dapat sehingga 100,000. Bagi pembiayaan ulangan pula, dia boleh sehingga 200,000. Tapi dia untuk yang kedua ni, ulangan, dia 75% daripada nilai projek. So kalau projek 200,000, dia boleh dapat sehingga 150,000 untuk memulakan kerja. Dia bukan kos keseluruhan projek, tapi untuk memulakan kerja, untuk memulakan projek. Okay. Kadar keuntungan dia 1.5% sebulan dari simpanan. Simpanan dia kecualikan. Okey. Untuk kes-kes kontrak I ni, syarat dia projek tu mestilah dalam tempoh 6 bulan. Dia tak boleh lebih daripada 6 bulan. Projek-projek ni, inden-inden ni mestilah kerja-kerja yang disiapkan dalam masa 6 bulan. Yang mana kerja macam catering, pembekalan makanan yang ambil masa setahun, itu tak boleh. Lebih daripada 6 bulan tak boleh. Hanya 6 bulan sahaja. Mana inden tu dicagarkan kat tekun, selesai buat kerja, terserahkan inden, tuntutan akan dibuat dan bayaran akan dibuat pada tekun, lebihan tu nanti akan dipulangkan pada usahawan, pada kontraktor. Okey, yang keempat, ini kalau ada di kalangan rakan-rakan yang kaum India lah, ini untuk skim pembangunan usaha masyarakat India, dikhususkan telah diletakkan satu bajet untuk kaum India. Yang ni skim pembiayaan pun sama, 1,000 hingga 100,000, tempoh pembiayaan pun sama macam tekun niaga tadi. Yang ni tak ada perbandingan, cuma beza dia SSM tu mestilah 100% kaum India. Okey, yang ini agak popular lah sekarang ni, skim pembiayaan online tekun. Skim pembiayaan online tekun ni, kumpulan sasaran kita ialah peniaga yang menjalankan perniagaan menerusi medium dalam talian, mana online. Mana-mana usahawan yang menjalankan perniagaan secara atas talian. Okey. Keutamaan diberikan pada peniaga online bisnes yang menggunakan platform perniagaan seperti MyMall, Shopee, Lazada, Zalora. Kalau dia ada buat dekat dalam TikTok, dia ada buat dalam Instagram, dalam Facebook. Yang penting, bila kita minta bukti, dia ada platform-platform tadi. Maknanya kalau kata dia buat TikTok, dia mesti ada akaun TikTok, dia mesti ada akaun Instagram, dia mesti ada akaun Facebook. Macam WhatsApp untuk bisnes punya akaun. Jumlah pembiayaan untuk usahawan informal lah. Ini saya kata itu beza dia pula. Macam tadi saya kata keistimewaan produk teman tadi dengan spot ni dia sama. Cuma yang spot ni dikhususkan seorang. Mana kalau usahawan tu tak ada SSM. Baru dia dah berniaga tapi tak ada SSM. Dia boleh mohon 1,000 hingga 5,000 tanpa SSM. Ini dia ada satu borang, dia akan dapatkan pengesahan daripada pemimpin tempatan. Okey. Usahawan yang ada lesen SSM ni, dia boleh sehingga 20,000. Sehingga 20,000. Okey, 6 bulan hingga 5 tahun. Yang ini beza sikit, tadi kita ambil kadar keuntungan 4%. Yang ini kadar keuntungan dia 3% setahun. Yang ini pun tak ada simpanan. Ibarat kalau tadi pinjam 1,000, bayar 1,040. Yang ini pinjam 1,000, bayar RM1,030 setahun. Contohnya lah. Dia punya kadar keuntungan ni cuma 3%. Yang tadi 4%. Okay, ini untuk skim pembiayaan online tekun bagi mana-mana menjalankan platform perniagaan di atas platform-platform ataupun media-media seperti yang saya katakan tadi lah. Okay. Yang ke-6, ini skim pembiayaan tekun mobilepreneur. Kalau ada rakan-rakan, anak-anak ke yang jadi rider, GrabFood, Panda, Lalaport, yang penting dia kena ada kad pendaftaran. Macam dia kata, macam lesen tu lah. Dia mesti berdaftar dengan e-hailing ataupun mana Food Panda. Okey, kemudahan pembiayaan ni kita berikan kepada rider. Pada rider, Food Panda macam cakap tadi, jumlah pembiayaan 1,000 hingga 10,000.
Pembiayaan pertama sehingga RM10,000 ni untuk pembelian motosikal baru. Yang satu lagi 1 hingga RM5,000 ni untuk baik pulih dan juga modal pusingan. So dokumen-dokumen tambahan ni saya akan maklumkan juga. Biasa dia akan minta grant motor, insurans, kad e-hailing tadi, kad daftar dengan GrabFood, dengan Foodpanda tadi tu. Kadang untuk sama 4% jadi simpanan juga daripada jumlah daripada nilai pembiayaan tadi. Ni untuk rider-rider. Yang ini dah ada satu program khas yang merupakan menjadi keutamaan kita jugalah di Tekun ni. Dia ada 8 skim pembiayaan program khas. Yang pertama, skim pembiayaan bekas penjawat awam keselamatan ni. Yang ini kepada bekas-bekas tentera, polis, bomber, warden yang bekerja dengan APMM, pesara daripada Aksim, mana Eskom. Yang ini kita bagi single ni. Untuk makluman semua, ke-8 skim ni nilai pembiayaan dia ialah RM100,000. RM1,000 hingga RM100,000 bagi yang layak. Yang layak dan yang memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Yang skim spek tadi tu untuk penjawat-penjawat awam yang beruniform. Dan juga pasangan jika ada. Kalau kata pasangan, dia ni pesara, isteri yang menjalankan perniagaan, isteri boleh buat permohonan sehingga RM100,000. Tapi dengan syarat kad pesara tadilah. Okay. Yang kedua, program pembangunan usahawan siswazah. Okay, bagi mana-mana usahawan yang menjalankan perniagaan, maksud saya minimum ni sekurang-kurangnya dia ada diploma yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan, dia layak memohon sehingga RM100,000 juga. PPUS, program pembangunan usahawan siswazah. Minimum diploma dan jangka hayat diploma lah tidak lebih daripada 10 tahun daripada tarikh permohonan. Contohnya 2023, dia dapat diploma pada tahun 2024. 2014, mana dia layak? Umur 40 tahun. Kalau umur dia dah lebih, tapi dah lebih 40, dalam 45, 42, 43, tapi diploma dia belum cukup 10, tak sampai 10 tahun pun layak. Kalau umur dia 40 dan diploma lebih 10 tahun pun layak. Dia minimum diploma lah. Kalau dia ada degree, diikut tarikh akhir dia ambil degree tu bila. Okay. Lepas tu kita ada skim pembiayaan industri sukan yang menjalankan e-sport, buka gym, buka belanggang futsal. Yang ini kena pun RM100,000. Dia mestilah orang kata usaha fasiliti sukan ni dia ada kerjasama dengan Kementerian Belia Sukan ataupun Jabatan Belia Sukan Negeri. Yang ini kat sehingga RM100,000, umur sehingga 50 tahun. Skim pembiayaan masyarakat orang asli, yang ini pada orang asli lah, dipanggil Spora. Sama juga RM100,000. Lepas skim pembiayaan peluang kedua. Yang ini kita bagi peluang kedua ni kepada bekas penghuni penjara dan juga pelatih ADK. Pelatih ADK ni maknanya bekas penagih lah. Okay, untuk skim ni, dia tak boleh datang terus mohon. Dia kena dapatkan surat sokongan daripada pusat tadi, daripada ADK ataupun dengan kerjasama Jabatan Penjara. Ini syarat-syarat dia. Dia tak boleh datang semata-mata bekas bandar datang nak buat loan, tak boleh. Dia kena dapatkan sokongan daripada ADK ataupun daripada Jabatan Penjara. Okey, yang keenam ialah skim pembiayaan orang kurang kelainan upaya. Okey, yang ini skim pembiayaan OKU ni sama juga sehingga RM100,000. Okey. Skim pembangunan usaha profesional muda ni untuk doktor, lawyer, auditor, farmasis. Yang ini beza dia pula, golongan profesional ni, jika satu syarikat ada 3 orang, mana ketiga-tiga di kalangan golongan profesional, setiap orang layak memohon sebanyak RM100,000. Kerana dalam company itu kalau 3 orang, permohonan kita terima ialah bagi yang layak ialah RM300,000. Mana RM100,000, mana tiga-tiga tu boleh mohon seorang RM100,000 bagi yang layak. Ini untuk golongan profesional. Okey. Yang terbaru, produk Tekun yang terbarulah pada tahun 2023 ni lah skim pembiayaan usahawan kraft. Mana-mana usahawan atau peniaga yang khususnya pada usaha-usaha menjalankan perniagaan berkaitan kraft lah, yang untuk dapatkan modal perniagaan yang mudah lah. Sebenarnya dia lancarkan itu hari bulan September. Okay, jumlah pembiayaan 1,000 hingga 100,000, tempoh pembiayaan 6 hingga 5 tahun. Kadar keuntungannya lagi rendah, 2% setahun. Tadi 4, lepas tu 3%, yang ini yang terendah, 2%. Apa-apa produk, apa-apa bahan, kayu, besi ke, batu ke, yang dibuat sebagai produk kraft tangan, dia layak memohon sehingga RM100,000. Layak memohon sehingga RM100,000 dan kadar keuntungannya hanya 2% setahun. Ini untuk usahawan kraft. Okey. Dan ini ialah panduan kelayakan asas pembiayaan lah. Tadi kita dah ceritakan
Untuk yang 8 skim ni, beza dia dengan pembiayaan biasa tekun niaga atau teman tadi, ke-8 ni mesti adalah surat perakuan. Contoh pesara, dia mesti ada kad pesara. Siswazah, dia kena lampirkan dokumen, diploma dia, degree ke, atau master dia. Skim pembiayaan sukan dia, ini dia kena lampirkan daripada ni. Kerjasama dengan KBS atau JBS. Untuk orang asli, dia kena dapatkan kad orang asli. Kad pengesahan spora tadi tu, dia kena kad orang asli kena ada. Yang kelima ni surat kerjasama daripada ADK dan juga penjara. Yang keenam ni kad OKU. Yang ketujuh ni daripada badan profesional. Kecuali yang ke-8 lah. Ke-8 ni kalau dia ada kerjasama dengan Motek, lagi bagus. Kementerian Pelancongan. Yang ini dia tak ada tu sekurang-kurangnya, dia ada menunjukkan produk yang diusahakan tu ialah produk kraft. Okey, satu syarat dia, panduan dia, kelayakan dia, Bumi Putra dan warga negara Malaysia atau masyarakat India bagi sepumi tadi, umur 18 hingga 65 tahun. Okey, pemohon bukan muflis, syarikat 100% hak milik Bumi Putra dan warga negara Malaysia. Kalau India, kaum India tu mestilah 100% kaum India lah. Okey, salinan SSM, lesen atau daftar perniagaan tadi SSM, dan profesional muda tadi itulah, sijil perakuan, sijil daripada badan-badan profesional yang sah dan masih belum tamat tempoh. Bagi yang tak ada SSM tadi, dia ada satu borang dipanggil JPP 34. Yang itu nanti di peringkat cawangan, bila kita cakap tanpa SSM, dia akan bagi borang tersebut. Okey, yang keenam, dia mesti adalah punya tempat atau lokasi perniagaan yang khusus, berniaga secara bergerak atau mobile atau atas talian. Benda yang khusus ni, kita lebih melihat lokasi lah. Kalau kata dekat rumah, dalam rumah pun kena tengok tempatnya. Dia buat dalam rumah tu dekat mana, produk ni dekat mana, jualan ni dekat mana. Kalau kat tepi jalan tu tak ada masalah. Yang penting kita nak kena, mesti ada tempat. Okay? Yang ketujuh, mestilah terlibat secara langsung atau separuh masa. Mana siang kerja, malam berniaga. Malam kerja, siang berniaga pun tak ada masalah. Sama ada dia berniaga sepenuh masa ataupun separuh masa. Okay? Dan satu lagi, satu pembiayaan untuk satu isi rumah. Katalah suami isteri menjalankan perniagaan. Dia tidak boleh perniagaan yang sama. Mestilah perniagaan yang berbeza. Seorang jual makanan, seorang jual pakaian. Itu boleh. Kalau dua-dua jual pakaian, dua-dua jual makanan, tak boleh. Hanya salah seorang saja yang dibenarkan, kecuali program profesional muda tadi. Okay? Ini kalau syarikat sedang berhad lah. Modal bayar tak lebih pada RM300,000. Dan kalau kontrak RM500,000. Cuma bagi pembelian kenderaan komersial, setuju terberat, jumlah pembelian adalah 10% daripada harga kenderaan. Ini kita tak galakkan sangat lah. Kalau inilah kenderaan tu harga RM100,000, kita cuma bagi 10% saja. Itu sebanyak RM10,000 sahaja. Dan dia juga tertakluk pada aliran tunai dan kedudukan kewangan pemohon. Okey, bagi pemilikan perkongsian, kerana kalau syarikat SSM yang ada rakan kongsi, dia kena dapatkan surat kebenaran pada rakan kongsi. Dan kalau syarikat sedang berhad, dia perlu sediakan satu resolusi syarikat lah mengikut format yang dah disediakan oleh pihak tekun. Dan untuk kesemuanya sekali, aktiviti utama perniagaan usaha mestilah patuh syariah. Mestilah patuh syariah. Okey, yang ini saya katakan dokumen paling mudah dalam agensi-agensi yang ada di seluruh Malaysia dan mungkin saya anggap seluruh dunia lah. Contoh dokumen yang perlukan borang. Borang permohonan pembiayaan ni boleh ambil di setiap pejabat tekun yang berhampiran. Dia berhampiran. Lepas tu dokumen kedua salinan pemohon dan pasangan. Yang ketiga salinan SSM tadi ataupun borang JPP 34. Yang keempat ialah 3 bulan transaksi terkini. Bank statement 3 bulan. Kalau untuk teman tadi tu cuma 1 bulan saja. Okey, yang kelima ialah gambar premis. Itu tempat perniagaan atau tempat projek. Dan pastikan gambar yang diambil ni, tuan-tuan dan perempuan yang nak pemohon mestilah ada dalam gambar tu. Dia tak pemohon wajib mesti ada dalam gambar tu. Dia tak boleh tak ada, kena ada, sekurang-kurangnya 4-5 keping lah. Okey, dan last sekali kalau ada dokumen tambahan. Macam contoh kita minta surat perjanjian sewa, surat daripada pihak berkuasa tempatan macam majlis pembenaran ke majlis bandaraya atau berniaga di tapak pasar tani, kita perlukan bukti resit-resit pembayaran. Itu ialah syarat-syarat asas dia. Dia paling mudah. Kalau dulu dia ada 17, sekarang dia tinggalkan 5 sahaja. Yang last tu dokumen tambahan jika berkenaan. Okey, untuk proses kelulusan 7 hari bekerja dan 3 hari bekerja penyaluran ke akaun peminjam. Mana 10 hari.
Okey, yang pertama kita akan terima permohonan, sistem masuk sistem online, daftar masuk untuk penilaian, pegawai akan buat panggilan untuk buat lawatan ke premis, dan dia akan buat lawatan ke premis bagi pengesahan. So untuk buat proses keempat, dia akan mesyuarat kelulusan dalam kuasa pembiayaan, dan kelima, pembiayaan disalurkan ke akaun usahawan. Mana dalam masa 10 hari bekerja, kalau tidak ada pertindihan borang yang banyak, ataupun kalau dokumen tu tak lengkap, kita tak ambil. Kalau dokumen tak lengkap, kita akan serahkan balik semula pada usahawan. Untuk usahawan lengkapkan semula, bila diterima lengkap, baru kita akan proses. So insyaAllah dalam masa 7 hari itu kita akan proses, dan 3 hari akan masuk ke dalam akaun peminjam. Dan pastikan nombor akaun yang kita bagi, akaun yang kita bagilah akaun yang aktif. Akaun yang aktif jangan bagi akaun yang dah lama tak aktif. Kalau yang ni dia nak 3 bulan. Sebab tu kalau bagi yang baru mulakan perniagaan, kita galakkan dia berniaga dulu. Sebab sekurang-kurangnya kita perlukan bank statement 3 bulan. So mana 3 bulan kita berniaga dululah. Mesti ada transaksi jualan keluar masuk, sejauh mana aktifnya akaun tu. Okay, kalau tak ada apa-apa halangan yang pertindihan, insyaAllah dalam masa 10 hari, duit akan dimasukkan ke dalam akaun usahawan, akaun pemohon. Okey, kaedah bayaran balik. Ini biasanya kalau kita dah buat pinjaman ni, faktor utama yang kita nak ada ialah soal kaedah bayaran balik. Tadi pengusia cakap bila kita berpandukan pada syiar Islam, hutang itu adalah wajib. Kadang-kadang orang kata sebelum pinjam semua sanggup, tapi bila dah pinjam tak bayar tu macam-macam alasan yang kita biasa terima. So kaedah bayaran dia boleh melalui tunai. Tunai ni pejabat cawangan, dekat pegawai akan datang ataupun pergi ke kaunter bank ataupun kaunter pejabat pos, ejen BSN. Yang kedua, kita boleh pergi bayar pada cek atau mesin deposit, CDM. CDM dia ada dekat Maybank, RHB dan Bank Simpanan Nasional. Dan perbankan internet. Yang ini melalui aplikasi Tekun Pay. Kalau kita tengok melalui bayaran Tekun Pay ni, dia sebenarnya Tekun ada satu apps, dia panggil Tekun Pay. Boleh tengok dekat App Store atau Google Play Store, type dia Tekun Pay, dia akan keluar satu apps Tekun. Yang ini kita kena daftar lah. Kena daftar. Nanti bila daftar tu dia kena bagi, dia ada nombor akaun dan nombor IC. So setiap kali bayaran kita boleh direct terus bayar secara online melalui FPX. Dia terus bayar, dan dalam tu data-data maklumat semua ada tersimpan. Last bayar bila, tempoh hingga 9 bulan, kita boleh semak dalam tu semua, baki pembiayaan semua ada dalam tu. Okey, ataupun bayaran atas salian ni kita buat MBB lah, sama ada di CDM tadi ataupun kita bank in, transfer ke dalam akaun Tekun. Dan last kali dia ada bayaran cara immediate setiap bulan. Ni semua ada surat-surat dokumen-dokumen pengesahan dan kebenaran untuk kita buat semua. Jadi hari ni kalau pinjam Tekun tak ada sebab kalau tak boleh bayar, kecuali perniagaan tutup, perniagaan tak berjaya, perniagaan mundur. Itu kemungkinan yang akan berlaku apabila satu bayaran pembiayaan itu tidak dapat dilaksanakan. Tapi apa berlaku masalah-masalah sebagaimana yang saya nyatakan tadi, saya minta tuan-tuan dan puan-puan datang semula kat Tekun, bincang, jangan lari. Bila lari kena kejar. So jangan lari, datang balik kat Tekun, maklumkan pada pegawai apa masalah yang kita hadapi untuk bayaran balik tadi. Okey. Permohonan Tekun ni ialah melalui pejabat cawangan. Dia bukan, dan peringatan pada saya, kena ingat Tekun Nasional tidak melantik mana-mana pihak sebagai ejen untuk menguruskan permohonan. Sebab sila berurusan terus dengan pegawai Tekun di pejabat Tekun yang berhampiran dengan premis anda. Sebab kita dah ada kes, ada ejen-ejen atau orang tengah yang menghulurkan bantuan. Kononnya dia kenal, senang melalui dia tolong, dia kenal orang Tekun, permohonan boleh cepat, senang lulus. Sebenarnya tidak ada. Kita tak pernah melantik mana-mana ejen. Ada juga kes yang kena bayar sampai 1,000 lebih, 2,000. Dia kata dia yang tolong proses, dan individu-individu tersebut telah pun kita buat laporan polis dan ada yang dah tertangkap. So pesanan saya, kalau nak buat permohonan Tekun ni, datang terus ke pejabat Tekun yang berhampiran dengan premis tuan-tuan dan puan-puan. Jangan menggunakan orang tengah. Dan kalau boleh lihat sekarang ni, kita ada 19 pejabat Tekun cawangan di seluruh negeri Johor. Macam saya di Bandar Baru Uda lah. Itu pejabat Tekun Nasional Negeri Johor, dan setiap cawangan, setiap parlimen akan ada. Maknanya Johor ada 19, dulu 26. So kita banyak ada pergabungan,
macam Pontian, Tanjung Piai, Keluang, Sembrong, Segamat, Sekijang, Aitam, Seri Gading, Batu Pahat, Parit Sulur, Johor Bahru dan Pulai. Jadi kita gabungkan jadi satu cawangan. Kalau di Johor Bahru ni paling hampir dekat Bandar Baruda lah, di bawah pejabat saya lah. Itu yang paling hampir. Dan jika sekiranya ada persoalan tentang apa yang saya sampaikan nanti pun, bila-bila ada kelapangan, perlukan maklumat lebih detail, lebih lanjut atau mungkin ada kekeliruan, boleh berhubung terus di talian 012 7955 221. Nanti saya akan typekan dekat bahagian chat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung terus lah. WhatsApp lah, biasa WhatsApp dulu. Dalam WhatsApp tu, daripada mana, program mana, dan apa masalah ataupun apa yang tuan-tuan puan-puan perlukan maklumat yang berlanjut. Melalui WhatsApp tu 012 7955 221. Nanti saya akan sharekan dalam chat nanti. So itu saja yang kata masa yang diberikan untuk saya. So dia kata ringkas atau tidak, tapi dia padat. Jadi kalau jika ada persoalan tu boleh tanya ataupun boleh WhatsApp dia tadi. Sebab itu nombor saya. Itu tadi nombor saya sendiri. Okay, saya dah tekan-tekun ni dah 22 tahun. Daripada pegawai biasa naik pergi jaga negeri Johor, jaga wilayah, jaga bahagian pemulihan khas orang tak bayar tekun dan balik semula ke Johor sebagai unit pembangunan usahawan. InsyaAllah, kalau ada kelapangan nanti kita akan berjumpa lagi. So, mohon maaf kalau ada kekhilafan daripada saya, sebab setiap yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu lahirnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hafizu ihfadni, ya Hafizu ihfadni, sayahmi as-santri ma'hadir rifa'i, ya ilahi rabbi bijahi Muhammadi ufawwiduk umuri, ya hadi muhtadi, ya taliban ar-rifa' isma' hadha al-maqali, man ijtahad fil hali faza fi